Peguam Tun M gesa Muhyiddin bercuti. Sekali lagi, Kit Siang seram Muhyiddin isu parlimen. Najib gesa siasat semua kes Tommy Thomas. Pakatan Harapan Umum rampas Putrajaya minggu depan. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin digesa mengambil cuti sementara menunggu siasatan selesai terhadap rakaman audio yang dikatakan mirip suaranya mencadangkan agihan jawatan kepada ahli parlimen untuk mendapatkan sokongan politik. Menurut Peguam Muhammad Hanif Khatiri Abdullah, ini untuk mengelak tanggapan negatif terhadap siasatan berkenaan dan bagi memastikan keadilannya. Dalam kenyataan, kata Hanif, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM harus diberi ruang untuk melakukan penyiasatan terhadap kes berkenaan. Walau apa sekalipun, pihak berkuasa yang terbabit iaitu SPRM hendaklah diberi ruang lengkap untuk menyiasat perkara ini dan mengambil tindakan lanjut terhadap sesiapa yang terlibat melakukan sebarang kesalahan jika ada berdasarkan prinsip kedaulatan undang-undang, katanya dalam kenyataan. Kenyataan Hanif itu adalah bagi menyokong kenyataan yang pernah dikeluarkan seorang lagi peguam, Aidil Khalid, bagi menggesa Muhyiddin mengambil cuti berhubung siasatan berkenaan. Dalam kenyataan Aidil yang dibuat naik di Facebooknya pada 2 Jun lalu dan disiarkan kemudiannya di Gemilang Daily 2 hari kemudian, Aidil mengingatkan Muhyiddin bahawa gesaan bercuti itu pernah disuarakan Muhyiddin sendiri terhadap bekas Perdana Menteri Najib Razak. Beliau merujuk kepada kenyataan Muhyiddin pada 2015 yang menggesa Najib bercuti sementara menunggu selesai siasatan kes 1MDB bagi membenarkan siasatan dilakukan secara menyeluruh meskipun ketika itu Najib belum lagi dituduh di mahkamah. Bagi membenarkan proses siasatan berlangsung secara adil dan bebas, Muhyiddin sewajarnya mengambil cuti atau garden leave sehingga siasatan tersebut tamat. Hal ini bagi mengelak sebarang persepsi negatif berhubung kendalian siasatan kes tersebut. Keadilan bukan sahaja perlu dilaksanakan, tetapi ia juga perlu tampak dan ditampilkan. Jika Muhyiddin boleh mencadangkan perkara itu kepada Najib, maka ia juga perlu diamalkan dan dilaksanakan oleh beliau sendiri pada hari ini, memandangkan beliau kini adalah dalam siasatan, kata Aidil dalam kenyataan tersebut. Pada 7 Disember 2015, ketika Muhyiddin masih timbalan Perdana Menteri, beliau dilaporkan menggesa supaya Najib bercuti semasa penyiasatan 1MDB bagi memastikan penyiasatan dapat dilakukan secara bebas. Sementara itu, Aidil dalam kenyataan sama turut berkata keseluruhan ahli Kabinet Perikatan Nasional juga mungkin perlu bercuti memandangkan turut terlibat dalam transaksi pembahagian jawatan yang dikaitkan dengan Muhyiddin itu. Pada 1 Jun lalu, Sayap Pemuda Bersatu dan Pakatan Harapan tanpa wakil PKR telah membuat laporan SPRM berhubung klip audio mirip suara Muhyiddin yang mencadangkan anggota Parlimen UMNO dipikat dengan jawatan menteri atau syarikat berkaitan kerajaan atau JLC untuk bergabung dengan Bersatu. Audio berkenaan dibocorkan oleh laman Facebook yang menyokong Dr. Mahathir Mohamad dan dikatakan dirakam dalam mesyuarat Majlis Tertinggi Bersatu pada 23 Februari lalu. Dalam rakaman itu, seorang lelaki yang suaranya menyerupai Perdana Menteri didengar berkata, kalau dia, ahli Parlimen UMNO tahu kerajaan baru nak terbentuk, UMNO masuk, why don't you come in now? Why don't you join us now rather than you join later? Kenapa tak sertai kami sekarang daripada sertai kemudian? Saya fikir kalau itu kita lakukan, sebahagian besar mungkin tinggalkan UMNO dengan hanya 10 hingga 20 tinggal Najib Razak dan puak-puak dia. Lebih-lebih lagi, kalau ada jawatan, tak jadi menteri, jadi chairman of GLC atau pengerusi GLC, kata suara itu. Mesyuarat Bersatu berlangsung sebelum langkah Sheraton yang menyebabkan keluarnya Bersatu daripada Pakatan Harapan yang menjadi kerajaan ketika itu serta mendorong kejatuhan kerajaan pimpinan Mahathir. Seperti tidak sabar-sabar mahu melakukan serangan, Ahli Parlimen Iskandar Puteri, Lim Kit Siang, menyoal tentang sidang Dewan Rakyat pada Julai hadapan. Malah kata pemimpin utama DAP itu, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan atau PKPP tidak sepatutnya dijadikan satu alasan untuk membatalkan sidang Dewan Rakyat bulan depan. Dakwa Kit Siang
Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah bercakap semua sektor melingkari pandemik COVID-19, namun langsung tidak perlu menyentuh tentang sidang Dewan Rakyat yang sebenarnya sangat dinanti-nantikan, khasnya pembangkang. Tan Sri Muhyiddin telah bercakap tentang semua isu dan sektor berkaitan COVID-19, tetapi gajah dalam bilik pula langsung tidak disentuh olehnya. Saya bercakap tentang lockdown Parlimen yang telah mencacatkan peranan ahli Parlimen mengikut perlembagaan sedia ada. Perdana Menteri sentuh pelbagai perkara termasuk pembukaan semula kedai gunting rambut, juga tentang kelab malam, karaoke, kolam renang, pusat hiburan, taman tema, sukan seperti rugby, bola sepak, tinju, hoki dan sebagainya. Tapi pada masa sama, beliau juga seolah-olah mengelak pula untuk bercakap isu berkaitan Parlimen dan sidang Dewan Rakyat yang sudah lockdown sejak 3 bulan lepas. Adakah PKPP ini akan dijadikan supaya sidang Dewan Rakyat terus ditangguh? Soalnya dalam blog beliau, kata Kit Siang, Muhyiddin telah gagal memberikan penjelasan sama ada Dewan Rakyat akan bersidang 25 hari bermula 13 Julai hingga 27 Ogos kerana PKPP berkuat kuasa dari 10 Jun hingga 31 Ogos. Pada 18 Mei lepas, persidangan Dewan Rakyat telah berlangsung tetapi hanya dihadkan untuk titah diraja oleh Yang di-Pertuan Agong tanpa melibatkan urusan lain. Jawatan kuasa kira-kira wang negara atau PAC atau badan bebas lain dicadangkan supaya meneliti kes-kes yang didakwa atau yang digugurkan oleh Tan Sri Tommy Thomas. Ia perlu untuk menilai semula sama ada keputusan yang dibuat semasa menjadi peguam negara sebelum ini ada unsur-unsur campur tangan politik atau bertindak berdasarkan arahan haram. Datuk Seri Najib Razak mengusulkan perkara itu selepas mahkamah membebaskan Tan Sri Musa Aman daripada 46 tuduhan rasuah. Ahli Parlimen pekan itu berkata, Musa didakwa oleh peguam negara yang dilantik oleh Kerajaan Pakatan Harapan berhubung pindaan dana di luar negara yang berlaku antara 2004 hingga 2008. Bagaimanapun, kes Musa ini tidak pernah didakwa di luar negara walaupun pindaan dana itu berlaku di luar negara dan bukan dalam Malaysia. Malah pihak berkuasa anti rasuah Hong Kong atau ICAC telah berkali-kali menjawab kerajaan Malaysia termasuk Kerajaan Pakatan Harapan bahawa tiada kes yang boleh didakwa ke atas Musa mengenai pindaan dana ini. Sehingga awal tahun ini, ICAC masih tetap dengan pendirian tiada unsur kesalahan rasuah berhubung kes Musa walaupun berulang kali ditanya oleh pihak SPRM dan pendakwa raya Kerajaan Pakatan Harapan. Bagaimanapun katanya, surat-surat berhubung Nyah Beku akaun bank Tycoon pemaju hartanah yang telah terdedah baru-baru ini membuktikan Tommy bukanlah neutral kerana bertindak berdasarkan arahan Lim Guan Eng serta Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ini diperkukuhkan dengan tindakan Pakatan Harapan merampas jawatan Ketua Menteri Sabah daripada Musa walaupun beliau sudah mengangkat sumpah. Musa telah mencabar keputusan Yang di-Pertuan Negeri Sabah yang melantik Syafiee Apdal sebagai Ketua Menteri 48 jam selepas Musa angkat sumpah untuk jawatan yang sama. Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu telah menetapkan keputusan kes pada 7 November 2018. Tetapi kata Najib, 2 hari sebelum keputusan hakim untuk menentukan siapa adalah Ketua Menteri Sabah yang sah, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, pihak berkuasa atas sebab-sebab yang hanya mereka ketahui telah membuat keputusan untuk menangkap dan mendakwa Musa. Ini jelas menunjukkan political persecution atau pendakwaan politik dan pendakwaan berniat jahat, kata beliau. Fakta ini jelas diperkukuhkan lagi apabila pada 5 Mac 2019, Timbalan Pendakwa Raya melalui penyataan bertulis fakta yang memihak kepada pembelaan yang mengesahkan keputusan yang dibuat oleh bekas Peguam Negara Tan Sri Abdul Ghani bahawa tiada kes ke atas Musa. Walaupun Musa didakwa pada 5 November 2018, kes ini tidak pernah melepasi fasa pengurusan kes dan tidak pernah dibicara sehari pun sehingga kini kerana ia telah ditangguh berulang kali oleh pendakwa raya dengan alasan mereka sedang menunggu bukti baru. Malah Musa telah dibebaskan untuk 5 daripada dakwaan ke atasnya pada 18 Oktober 2019 masa Kerajaan Pakatan Harapan kerana pendakwa raya gagal mendapat bukti baru. Keputusan untuk mendakwa Musa masa Kerajaan Pakatan Harapan adalah berdasarkan bukti-bukti dan hasil siasatan sama yang telah dipertimbangkan oleh Abdul Ghani, mantan Peguam Negara, Tun Abdul Majid bin Datuk Haji Tun Hamzah, mantan Ketua Bahagian Pendakwaan Tan Sri Abu Qasim Muhammad, mantan Ketua Pesuruhjaya SPRM dan Datuk Seri Mustafar Ali, mantan Pengarah Bahagian Siasatan SPRM. Keputusan untuk tiada kes
untuk didakwa masa itu juga dipersetujui oleh seluruh panel penilaian operasi SPRM. Pihak pembelaan juga telah memfailkan afidavit baru dari mantan Peguam Negara Abdul Ghani Patail yang mengesahkan kes ke atas Musa Aman adalah tidak berasas, jelasnya. Najib berkata, cadangan yang dibuat itu selepas mengambil kira Tommy terlalu mudah membuat keputusan mahu mendakwa sesiapa walaupun bukti langsung tidak cukup sehingga membebankan individu yang kena tuduh. Majlis Pimpinan Pakatan Harapan akan memuktamadkan keputusan mengenai usaha mengambil alih kerajaan kini yang diterajui Perikatan Nasional dalam tempoh seminggu ini. Menurut kenyataan bersama kelima-lima pemimpin parti komponen Pakatan Harapan, perbincangan mengenainya hari ini berjalan lancar tanpa sebarang perbalahan dan perbezaan pendapat. Mesyuarat hari ini telah menyaksikan perbincangan secara menyeluruh tentang pendirian setiap parti dan menampakkan kemajuan yang amat positif. Proses memuktamadkan segala keputusan akan dilakukan dalam masa seminggu ini, katanya dalam kenyataan bersama. Terdahulu, Tun Dr. Mahathir Mohamad hadir ke Ibu Pejabat PKR di Merchant Square bagi mengadakan pertemuan tertutup dengan Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim yang bermula jam 3 petang. Antara yang hadir ialah Presiden Amanah Muhammad Sabu, Presiden Warisan Datuk Seri Muhammad Syafiee Abdal dan Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng. Mesyuarat yang berlangsung kira-kira 3 jam itu bagaimanapun belum mempunyai sebarang kata putus. Bahkan Mahathir bersikap berdiam diri apabila ditanya pemberita ketika beredar pada jam 6.20 petang. Spekulasi Pakatan Harapan cuba merampas kerajaan persekutuan bertiup kencang sejak beberapa minggu ini, khususnya dari segi jumlah sokongan ahli parlimen didakwa mengatasi kerajaan Perikatan Nasional. Sebelum ini tersebar gambar pertemuan pemimpin amanah DAP dan Warisan bersama Mahathir namun tidak disertai oleh mana-mana pemimpin PKR. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan bersama kita tangani wabak COVID-19.